Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang dimuliakan para pegawai Jabatan Kerja Raya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan kuliah Zuhur pada hari ini, saya ingin mengajak para pendengar sekalian tentang peristiwa semasa dalam konteks lanjutan daripada peperangan Rusia-Ukraine, dalam konteks tajuknya detik-detik kelahiran wang emas, mata wang emas BRICS. Mula-mula sekali kita mulakan apakah yang masuk dengan BRICS. Inilah mata wang emas yang dicadangkan BRICS. BRICS maksudnya gabungan antara negara Brazil, Rusia, India, Kanada dan South Africa. 5 negara ini menjadi penaja kepada satu sistem kewangan baru yang ditubuhkan untuk sebagai rival kepada US dollar yang menjadi satu-satunya mata wang dunia hari ini. Dan dengan adanya BRICS ini, dia mendapat cabaran, US dollar mendapat cabaran yang sangat penting, sebab semakin hari BRICS disokong oleh banyak negara yang baru. Dan sebelum itu kita mulakan ayat Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu biha man yusabbihu biha wa yasfiku ad-dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nusaddiqu lak qul inni a'lamu ma la ta'lamun qul inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Azim. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada mereka, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maka para malaikat bertanya, apakah dikaya Allah menjadikan mereka yang melakukan kemusnahan di atas muka bumi menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih, bertahmid dan membersihkan, mensucikan dikau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah mengatakan, sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Inilah firasat malaikat sebelum khalifah diciptakan. Sebelum Adam AS diciptakan, firasat malaikat mengatakan bahawa dibimbingi khalifah manusia yang diciptakan ini bakal menumpahkan darah, sedangkan para mereka adalah makhluk yang suci, yang sentiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah SWT. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dia kehendaki. Memang benar, kita kembali kepada peperangan Rusia-Ukraine. Barangkali satu masa dulu kita sebut tentang peperangan yang telah berlaku setahun lebih antara dua negara yang sebenarnya peperangan antara Rusia dengan negara US yang disokong oleh NATO sebagai ejen kepada US dan juga Eropah, kesatuan Eropah yang juga menjadi kesatuan kepada US. Kita kembali dalam sejarah yang lepas. Ketika tercetusnya peperangan ini, Rusia mengisytiharkan perang ke atas Ukraine, sedangkan Ukraine adalah sebahagian daripada negara Rusia sebelum ini yang telah dipisahkan oleh US. Dan dalam tahun 1991 Ukraine dipisahkan daripada Soviet Union, dan sekarang boleh dianggap sebagai Rusia ingin mengambil kembali negaranya yang bernama Ukraine. Di belakang peperangan ini melibatkan dunia telah terbelah. Dunia telah terbelah apabila dalam konteks peperangan di Ukraine, walaupun kelihatannya disiarkan ialah Rusia dengan Ukraine, tetapi hakikatnya dia adalah di antara dua blok dunia. Satu blok biru yang dipimpin oleh US, NATO dan Eropah menentang Rusia, China dan Islam. Dan kita lihat hampir terbelah dua dunia, yang walaupun peperangan ini berlaku di Ukraine, tetapi hakikatnya
dia merupakan peperangan dunia. Setiap negara berpihak kepada salah satu daripada dua blok yang besar ini. Di manakah letaknya kewangan yang saya kita masukkan tadi, dan kita lihat apakah yang terjadi selepas itu. Apakah sebenarnya yang menyebabkan peperangan di Ukraine? Ini dijawab oleh seorang Yahudi, George Soros, yang terkenal dengan ekonominya, dengan sistem kewangannya. Dia mengatakan bahawa menghancurkan China dan Rusia ialah tugas kami. Sebab dalam New World Order kami perlu adakan satu One World Government, dan government itulah kami. Tidak boleh ada dua nakhoda satu kapal, tidak boleh ada dua raja dalam negara. Dan oleh sebab itu rival kami ialah Rusia dan China harus ditekan, dihapuskan, supaya kami muncul sebagai One World Government, One World Currency. Dan itulah yang disebut oleh pemimpin ataupun pemimpin Zionis ataupun pemimpin New World Order baru, iaitu George Soros, dan perkara yang sama disebut oleh Henry Kissinger sebagai pemimpin kepada New Order. Dia mengatakan bahawa memerangi China dan Rusia ialah tugas survival kami. Maksudnya, kalau kita kembali ke belakang, maksudnya peperangan di Ukraine bukan dimulakan oleh Rusia, tetapi dimulakan oleh US. Inilah perkara yang barangkali mencetuskan kewangan baru. NATO ialah ejen kepada Amerika, dan Kesatuan Eropah juga bersatu dengan NATO untuk menghancurkan Rusia dan China dan Islam. Inilah yang disebut oleh George Soros. Tetapi mereka kecundang di Ukraine. Mereka kecundang di Ukraine sebab perancangan mereka asal tidak berlaku sebagaimana yang mereka rancangkan. Ukraine sebelum peperangan, rupa-rupanya tentera NATO telah berada di Poland. Di Poland ialah sempadan dengan Ukraine yang memberi sokongan kepada US, dan tentera NATO telah berkumpul di Poland, menyebabkan Rusia memberi amaran supaya tentera ini diundurkan ke belakang sebab dia memberi ancaman kepada Ukraine. Dan sengaja dilakukan oleh mereka supaya provokasi ini untuk meminta supaya Rusia memasuki Ukraine, dan sebagaimana yang mereka rancang benar-benar berlaku. Dalam konteks ini kita lihat Presiden Rusia ketika itu, dia mengatakan hazim Rusia tusawi dimar al-alam. Kalahnya Rusia kali ini maksudnya seluruh alam Islam akan kalah. Islam akan kalah, China akan kalah, dan yang menanglah Yahudi. Sekiranya Rusia kalah dalam peperangan di Ukraine, maka Yahudi akan menjadi One World Government seluruh dunia. Ini pertahanan terakhir sebelum kemarahan Yahudi sebagai New World Order yang akan mencorakkan dunia kepada One World Government. Dan inilah yang berlaku sebenarnya. Kalahnya Rusia bermaknanya kalah dunia. Dan kita lihat, sebaik saja tahun lepas, sebaik saja Rusia memasuki Ukraine, bangsa bersatu telah segera bersidang. Hanya 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5 hari bangsa bersatu bersidang. Majlis Kelab Besar Bangsa Bersatu telah bersidang dan mengambil ketetapan untuk mengutuk Rusia. Cuba kita bayangkan, 5 hari mereka dapat kumpulkan seluruh dunia. Maksudnya mereka merancang, dan perwakilan bangsa bersatu sudah berada sebelum Rusia masuk Ukraine lagi. Maksudnya mereka yang rancang peperangan ini. Dan apakah yang berlaku? Mereka membuat undian. Siapakah yang menyokong Rusia, siapakah yang menyokong Amerika. Kononnya dalam bahasa lain, condemn Rusia. Seluruh dunia condemn Rusia, termasuk negara kita. Yang hijau ini condemn Rusia sebab mereka tidak melihat ketika itu yang mencetuskan peperangan di sini ialah Amerika, bukannya Rusia. Tetapi berita yang dipegang dunia menunjukkan bahawa Rusia yang menyerang Ukraine, dan hasilnya 141 buah negara dunia mengutuk Rusia, termasuk Malaysia. Dan hanya 5 negara yang bersama dengan Rusia. Kemudian yang berkecuali 34 buah negara. Yang berkecuali ini maksudnya menyokong Rusia. Maka apa yang berlaku ialah tekanan ekonomi dikenakan ke atas Rusia. Tekanan ekonomi dikenakan atas Rusia untuk sebenarnya untuk melumpuhkan seluruh aktiviti ekonomi Rusia. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya? Kita dengar
apakah pemimpin bukan Islam menyebut tentang perkara ini? Dia kata bangsa bersatu segera bersidang selepas 5 hari Rusia masuk ke Ukraine. Tetapi 70 tahun Yahudi menzalimi rakyat Palestin, Islam Palestin. Tidak ada sebarang tindakan untuk menyekat ekonomi Israel. Tidak pernah. Apakah sikap yang dilakukan oleh bangsa bersatu? Sikap yang sudah merancang untuk peperangan di Ukraine. Dan selepas 5 hari saja mereka bersidang kutuk Rusia. Tetapi 70 tahun Israel membedil Palestin, dan tidak pernah ada suara di bangsa bersatu untuk menyekat ekonomi Israel. Ini tidak adil. Pemimpin Islam kata adil, pemimpin bukan Islam kata tidak adil. Ini tuan-tuan. Siapakah yang boikot Rusia ketika itu? Seluruh dunia. Seluruh dunia boikot Rusia sebab kononnya Rusia yang memulakan peperangan. Dan kita lihat, pertama kali mereka menyekat ekonomi. Sistem kewangan SWIFT, tuan-tuan boleh faham apakah sistem Worldwide Interbank Financial ini disekat daripada Rusia. Mula-mula sekali Rusia menerima bahanan tidak boleh transfer duit melalui sistem SWIFT. Yang kedua, mereka katakan, dan Rusia bertindak balas. Rusia bertindak balas dengan menutup semua premis Yahudi di Rusia. Termasuklah restoran-restoran mereka, termasuklah ada McDonald, termasuklah Kentucky Fried Chicken, termasuklah segala rangkaian Yahudi ditutup di Rusia. Akibatnya Yahudi US mengalami kerugian 50 juta sebulan. Itu baru restoran yang dilakukan oleh Rusia sebagai tindak balas. Apabila dunia boikot Rusia respon dengan restoran saja. So 50 juta satu bulan telah melakukan kerugian kepada Yahudi dan Amerika. Kemudian ini adalah simbol Yahudi dan ditukar menjadi Starbucks. Starbucks ditukar menjadi Zabak. Rangkaian Starbucks Yahudi, di mana ada Starbucks maksudnya simbol ekonomi Yahudi bertapak di situ sebagai simbol. Dia kedai kopi, kecil, satu ruang kecilnya. Tapi simbolnya negara itu dikuasai oleh Yahudi. Itu maksudnya ekonomi. Kalau ada di Malaysia, hampir setiap penjuru Kuala Lumpur ada Starbucks. Tetapi sekarang telah masuk ke Mekah. Di depan Masjid As-Safwah itu, mula-mula masuk kita jumpa Starbucks. Simbol Yahudi telah masuk Mekah. Madinah apatah lagi. Dan Rusia mengambil sikap menutup Starbucks, tukar Zabak. Dan Yahudi kerugian jutaan setiap bulan. Ini respon Rusia. Dan yang ketiga, Rusia respon kepada sekatannya Rusia dengan Ukraine ialah pengeluar gandum terbesar dunia, atau kedua terbesar dunia. Apabila peperangan berlaku, Eropah yang mendapat bekalan daripada Ukraine gandum tidak dapat ekspor. Hanya Rusia dapat ekspor gandum. Dan Eropah sudah kelaparan. Mereka ingin boikot Rusia, tetapi Eropah yang lapar. Terbalik pada mereka, kesan kepada Rusia tidak seberapa, tetapi kesan pada Eropah yang sangat mencengkam. Sebab gandum Rusia ialah sumber kehidupan Eropah. Rusia tidak ekspor ke Eropah, dan Ukraine yang sentiasa ekspor gandum, Eropah tidak dapat ekspor sebab peperangan. Eropah bergantung kepada gandum daripada mereka yang sampainya sangat lewat. Selain pada itu, Putin mengatakan negara yang membeli minyak dengan kami jangan bayar dengan US dollar, bayar dengan rubles, dengan duit kami. Negara yang tidak sokong kami bayar dengan rubles, jangan lagi US dollar. Kita ambil sikap untuk boikot US dollar, boikot Yahudi, sebab di belakang US dollar ialah wang mata Dajjal. Mata Dajjal itulah simbol keluarga Rothschild. Kata Putin, maka mari kita boikot Antichrist. Antichrist ialah Dajjal. Mari kita boikot, dan Rusia hanya menerima bayaran daripada rubles. Tujuanlah untuk mengurangkan kesan US dollar dalam perniagaan minyak. Akibatnya, asalnya bayaran minyak dalam US dollar yang biru itu, Eropah ataupun dengan USD, semuanya di bawah
ancaman ini, Putin minta supaya bayaran minyak dilakukan dalam rubel. Eropah telah terkesan dengan hebat. Eropah telah terkesan dengan hebat. Mereka ingin boikot Rusia. Rusia kata bayar minyak kami dengan rubel, bukan dengan US dollar lagi. Dan kata Rusia, kamu tahu tak dunia, wahai negara Islam, kamu bayar zakat uang 2,5% berdasarkan emas. Sedangkan US dollar tidak ada emas di belakangnya. Dia adalah wang fiat. Fiat money. Fiat money tidak ada emas di belakangnya. Bagaimana kamu bayar zakat 2,5%? Itu bergantung pada emas. Sedangkan emas tidak ada dalam US dollar. Dan umat Islam baru terfikir, iya juga, kita bayar 2,5% uang kita, tapi didasarkan pada komoditi apa? Kalau pertanian tidak 2,5%, maka kita kena adjust balik. Ini diajak oleh Putin. Mari kita kembali pada emas. Putin ajak dunia, mari kita kembali pada emas. Kita boikot US dollar. Dan selain pada itu, Rusia tutup pipe gas. Yang pipe gas ini dihantar ke seluruh Eropah. Seluruh Eropah bergantung pada gas Rusia, termasuk Jerman, Poland, Australia, Itali, Perancis, UK. Semua bergantung pada minyak Rusia. Rusia kata, kamu boikot saya tutup pipe saya. Dan ketika itu musim salji. Finland telah sejuk. Salji naik atas rumah. Kematian yang sangat ramai disebabkan gas Rusia tidak dialihkan ke Eropah. Mereka boikot Rusia. Rusia hanya tutup gas. Eropah menggelupur. Inilah akibat daripada perancangan yang tidak rapi. Kita lihat seluruh pipe Eropah bergantung kepada gas Rusia. Dan mula-mula sekali Poland, Bulgaria menerima akibat yang buruk. Ditutup pipe. Gas ditutup kepada Bulgaria yang degil. Bulgaria degil, Poland yang menjadi host kepada NATO. US Yahudi, Poland menjadi host. Tutup gas ke Poland, menggelepar Poland. Berita ini tak sampai ke Malaysia. Kemudian ini tengok negara yang bergantung minyak kepada Rusia. Yang paling banyak adalah Macedonia, 100%. Kalau tutup minyak ini, Macedonia mati. Finland yang sangat dahsyat yang kita sebut tadi, 90% daripada sumber tenaga mereka daripada gas, daripada Rusia. Termasuklah Bulgaria, Slovakia, Jerman, Itali, Poland, Perancis. Mereka sangat bergantung kepada gas Rusia. Sekarang mereka boikot Rusia. Rusia tutup. Mereka yang Eropah terkang di Putin. Eropah sujud kepada Putin. Putin tak tutup penuh. Putin tutup separuh. Sekarang separuh kami tutup gas. Separuh lagi 75% kami tutup. Rusia tidak tutup sepenuhnya. Kalau tutup sepenuhnya, habis mati di Poland, di Finland. Rusia masih ada pertimbangan kemanusiaan. Tidak tutup sepenuhnya, tetapi dikurangkan sangat banyak, menyebabkan Eropah sujud kepada Putin. Eropah tarka'u li Putin. Berita Arab saya terima. Berita Arab saya terima, Eropah rokok kepada Putin. Dan peperangan di Ukraine dimenang oleh Putin secara mutlak. Amerika kalah di Ukraine, Malaysia tak apa lagi berita. NATO divided over Ukraine. NATO yang beria-ria nak pergi lawan Ukraine, Rusia dan Ukraine, negara mereka tak ada gas, patah balik. Dan kemenangan Rusia mutlak di Ukraine. Mereka merayakan kemenangan di Moskow. Malaysia masih kata US menang. Berita kita sangat lambat. Dan sekarang, sebagaimana Ukraine asal daripada Rusia, Taiwan juga asalnya daripada China. Sekali lagi Amerika menceroboh Taiwan. Dunia dikatakan China menceroboh Taiwan. Itu berita dunia. Yang sebenarnya Amerika ceroboh Taiwan. Dia ingin hancurkan Rusia dan China. Dan dia buat provokasi untuk masuk ke Taiwan dengan harap China datang. Dan peperangan akan berlaku di Taiwan. Itu yang dirancang oleh mereka. New Order.
Dan begitu juga mereka merancang otak peperangan antara Turki dengan Greece. Sebab bila Turki kalah dalam Perang Dunia Pertama, wilayah Turki diberikan kepada Greece. Dan sekarang wilayah ini Turki ingin ambil balik. Tengok, pulau Turki diserahkan pada Greece. Peperangan tidak dapat dielakkan. Ini semuanya dicetuskan oleh New Order. Dan kita lihat mereka juga sudah menghantar tentera mereka, tentera Eropah ke Cyprus. Cyprus pula asalnya Osmania, Turki, tetapi terbahagi dua. Satu untuk Greece, satu untuk Osmania. Di sini akan menyebabkan medan peperangan yang keempat akan dicetuskan oleh New Order. Mereka ingin hancurkan dunia. Dan One World Government akan terserah. Dan apakah respon kepada negara yang dizalimi? Kita lihat sekarang di Mediterranean, di Laut Mediterranean tidak lagi menjadi kawasan yang tenang. Mereka sedang mencetuskan peperangan antara Turki dengan Greece, dan seluruh tenaga NATO akan menyokong Greece hancurkan Turki Osmania. Itu perancangan mereka. Turki ialah anggota NATO. Oleh sebab melihat ancaman daripada NATO sendiri, Erdogan membuat satu move tidak bersama NATO dalam konteks yang sebenarnya bersama Rusia, tetapi dia berhati-hati dalam anggota NATO. Ini yang terjadi di kawasan sana. Nampaknya pemimpin Turki lebih rapat dengan Rusia daripada NATO sendiri. Ini akan mencetuskan sesuatu yang tidak indah. Begitu juga kita lihat negara Arab yang sentiasa bersama dengan Amerika. Saudi, Mesir, UAE, Qatar telah tukar hala menyokong Rusia. Seluruh negara Islam sudah beramal Rusia, meninggalkan NATO, Amerika, sebab mereka baru tahu apakah yang sebenar berlaku. Negara Arab lambat belajar. Mereka baru belajar bahawa peperangan ini dirancang oleh Amerika, dirancang oleh New Order, bukan oleh Rusia. Sekarang mereka baru belajar. Mereka bersama dengan Rusia. Dan Iran menunjukkan sokongan yang padu kepada Rusia. Begitu juga Iran dengan Saudi, negara yang bersengketa, dirapatkan oleh Putin. Umat Islam harus bersatu, kata Putin, untuk tujuan politik Rusia. Sekarang kedutaan kedutaan Saudi telah dibina di Tehran, kedutaan Iran telah dibina di Riyadh. Sekarang mereka rapatkan dua musuh, dan ini sangat membimbangkan ASEAN. Dalam konteks ini, Rusia buat satu move lagi. Kerana Rusia di boycott ekonomi, Rusia mengatakan dia akan remove semua dollar assets daripada Rusia. US dollar yang digunakan dalam Rusia ditutup semuanya. Akibatnya Amerika menjerit sebab sebahagian daripada aset mereka dalam US telah hilang. Dan siapakah di sebalik US dollar? Di sebalik US dollar ialah keluarga Yahudi Bani Qainuqa yang Rasulullah halau daripada Madinah. Ini dia. Secara kebetulan Allah berikan kelebihan seperti Qarun kepada keluarga Rothschild. Dia ada 5 orang anak. Setiap negara Eropah diberikan anak dia untuk membuka bank, dan kenakan riba yang sangat kuat, sangat tinggi. Di Malaysia rangkaian mereka adalah Citibank, maafkan saya. Ini rangkaian mereka. Dan mereka kenakan interest yang sangat tinggi kepada peminjam yang memerlukan. Inilah yang dilakukan di Madinah ketika zaman Rasulullah. Mereka munculkan kembali sistem riba dalam kredit kad. Tuan-tuan yang terlibat dengan kredit kad terikat dengan permainan keluarga Bani Qainuqa. Dan kredit kad yang tuan ada itu, kalau tak bayar, interest yang bukan ikut tahun, bukan ikut bulan, bukan ikut minggu, ikut hari ataupun jam. Itulah permainan mereka yang Allah sebut wailul lil mutaffifin. Dan keluarga ini menjadi di belakang US dollar. Mereka satu masa mereka jadikan emas sebagai komoditi di balik reserve, sebalik wang mereka. Tetapi bila mereka terlalu kuat, bila mereka terlalu kuat, sebenarnya Yahudi terlalu kuat, mereka cetak wang mereka tanpa ada emas. Ini dipanggil fiat money. Dan fiat money ini dijamin oleh Amerika, oleh kerajaan. Sekiranya kerajaan mereka jatuh, maka wang Amerika jadi seperti Jepun.
Sekarang dolar Amerika sedang diambang kejatuhan seperti kalau tidak sama dengan Jepun. Masih ada lagi kalau kita bermain forex dengan US dollar. Hati-hati. US dollar akan menjunam dalam masa 1-2 bulan akan datang. Sebab fiat money yang digunakan oleh US tidak menjadikan sandaran emas dan perak lagi. Inilah yang diminta oleh Putin untuk kita bersatu, untuk kita lawan US dollar. Dan Rothschild yang menjadi memonopolikan sistem uang di Amerika, mereka tidak jadikan sebarang sandaran emas kepada uang mereka sebab mereka terlalu kuat. Mereka terlalu kuat, kerajaan mereka terlalu kuat. Seluruh dunia dicabut oleh mereka. Amerika menceroboh seluruh dunia. 70 negara dunia diceroboh oleh mereka. Dan mereka tidak siapa yang boleh melawan mereka. Dan mereka lah kuasa veto dalam masa bersatu. Tak ada siapa yang boleh sentuh mereka. Dan mereka mengatakan, kami kerajaan boleh keluarkan wang tanpa ada cakaran. Dan itulah wang US dollar yang menjadi petrodollar, yang menjadi mata wang terbesar dunia. Sekarang menerima ancaman yang besar. Siapakah keluarga Rothschild? Mereka adalah keluarga yang Rasulullah halau daripada Madinah. Mereka adalah Bani Nadir, Bani Qanuqa, Bani Quraizah yang Rasulullah perangi. Mereka sekarang survive di Amerika, di Eropah, di Poland, di Ukraine, di Rusia. Itu tempat mereka lari daripada Madinah dan mereka berkumpul di sana. Dan sekarang ini tempat yang mereka lari. Selepas dihalau oleh Rasulullah, mereka ke seluruh dunia. Mereka ke Spain, ke Spanyol, mereka ke Perancis, mereka ke Poland, mereka ke Holland, Lithuania, dan akhir sekali mereka sampai ke Amerika. Di Amerika mereka bernasib baik. Ini keluarga mereka. 5 orang anak mereka ini membuka bank setiap negara. Mereka membuka bank utama England, bank negara Perancis, Itali, Jerman dan Austria. Mereka kontrol seluruh bank di Eropah. Keluarga Rothschild. Amerika ialah tempat utama mereka. Dengan wang yang banyak, mereka membeli negara. Amerika dibeli oleh keluarga ini. Ini ialah Nathan Rothschild. Dia kata seperti berikut. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire. And I control the British Empire. Kamu tahu British datang menjajah Melaya. Kamu sangka British, tetapi yang menjajah Melaya adalah Yahudi. Kami, kata Rothschild, Nathan Rothschild kata yang menjajah Melaya bukan British tetapi Yahudi. Itu sebab mereka cuti hari Sabtu. Cuti hari Sabtu itu maksudnya Yahudi. Profesor sejarah kita hari ini, sampai hari ini, mereka kata yang menjajah Melaya ialah British. Kata Nathan, kami Yahudi. Dan kami British jajah Melaya, kami jajah British. Yang jajah Melaya adalah kami. Itu sebab kami paksa cuti hari Sabtu, sebab hari Sabtu ialah hari Senin kami. Tuan-tuan, ini adalah bapa kepada kemusnahan Palestin. Namanya Baron Edmund James Rothschild. Dia dipanggil Lord Rothschild. Menjadi tuan kepada kerajaan British. Parlimen British rokok sujud kepada orang ini. Namanya Baron Edmund James Rothschild. Setiap tindakan British mesti mendapat ihsan daripada orang ini. Sebab kerajaan British dibayar oleh Rothschild. Begitu besar fiat money yang mereka lakukan. Dan ini ialah Jacob Rothschild, rangkaian mereka. Dia kata kami ada 500 trilion dolar. Dolar ini mereka cap tanpa emas. Dan mereka kuasai seluruh Eropah. Mereka telah jajah. Kita sangka Amerika merdeka, rupa-rupanya masih dijajah sampai sekarang. Dijajah oleh keluarga Rothschild, termasuk Rusia. Rusia diperintah oleh Bolshevik semasa dulu. Pemimpin mereka adalah Lenin dan Stalin. Rupa-rupanya dua-duanya adalah wakil Yahudi. Lenin ini tak tahu daripada masanya, rupa-rupanya digerum oleh Yahudi untuk hancurkan Islam di Rusia. Rupa-rupanya yang membunuh umat Islam di Rusia ialah Yahudi. Dan keluarga inilah yang kemudiannya menguasai dunia. Amerika.
Ketika George Washington ingin menjadi presiden dan berperang dengan British, kemudian keluarga Rothschild membayar uang kepada Amerika, membayar uang kepada England. Mereka bayar kepada musuh, kepada kawan. Dua-dua menerima uang daripada Rothschild. Kalau menang salah satu negara, sama ada England atau Amerika, terjajah. Dan yang menang Amerika terjajah. Sampai hari ini yang menjajah, yang memerintah Amerika ialah Yahudi. Sebab uang yang diterima oleh George Washington sebagai presiden pertama mereka menerima uang US dollar daripada Rothschild. Dan Amerika terjajah sampai hari ini. Setiap presiden Amerika mesti diangkat oleh Yahudi. Tanpa presiden Yahudi tak boleh naik presiden Amerika. Ini ialah pencipta mereka kereta Ford yang pertama, Henry Ford. Dia mengatakan, saya mereka kereta Ford yang pertama. Dunia perlukan kereta saya, tetapi saya tidak boleh jual kereta saya kecuali pada kawan saya. Sebab sistem ekonomi Amerika dijajah oleh Yahudi. Tahun 1900, ketika kereta Ford mula diciptakan, dia mengatakan, saya tak boleh jual kereta saya kecuali saya masuk rangkaian Yahudi. Sebab ketika itu Amerika sudah dijajah oleh Yahudi. Kita sangka Amerika negara merdeka. Rupa-rupanya kata Henry Ford, negara terjajah. Kemudian Henry Ford masuk sistem Yahudi dan kereta Ford dihantar ke England, dihantar ke Eropah, dihantar ke Melaya ketika itu. Tanpa Yahudi tak sampai kereta Ford ke Malaysia. Sampai sekarang pun. Tuan Trace yang jual Ford di Malaysia, siapa dia? Baca buku Henry Ford. Tak mungkin sampai kereta negara kita tanpa ada rangkaian mereka. Dan Ford terpaksa masuk dalam sistem mereka. Baru saya dapat kembangkan kereta Ford saya. Dan saya mendapat saingan daripada Mercedes. Mercedes Jerman yang tidak diiktiraf oleh Yahudi. Maka Mercedes lambat sampai ke Malaysia. Ford dulu sampai. Dan ada seorang presiden yang degil, namanya John F. Kennedy. Dia mengatakan, saya diangkat oleh mereka. Saya anggap saya presiden Amerika, saya boleh lakukan apa yang saya nak lakukan. Rupa-rupanya saya dijajah. Saya presiden Amerika, tetapi saya dijajah oleh satu bangsa lagi. Dia sebut sebelum ini, dalam bahasa dia kata, there's a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot. Saya akan pecahkan rahsia siapakah yang memerintah Amerika sekarang. Seminggu kemudian dia kena tembak. Sampai sekarang tak tahu siapa tembak. Kalau tak tahu siapa tembak, maksudnya adalah Yahudi. Tuan-tuan, dua orang presiden Amerika yang ditembak. Kedua-duanya menentang Yahudi. Pertama Abraham Lincoln. Yang kedua adalah John F. Kennedy. Kedua ditembak dengan cara yang sama. Siapa yang tak tunduk, sebab mereka dibayai oleh Yahudi, mereka yang tak tunduk akan menerima nasib yang sama. Jadi setiap presiden mereka adalah ejen pada New World Order. Maksudnya Amerika masih terjajah sampai sekarang. Tuan-tuan semati, barangkali tuan-tuan baca buku ini, ada dua versi, Confession of an Economic Hitman, dan satu lagi versi barunya, A New Confession of an Economic Hitman, ditulis oleh orang sama. Bagaimanakah dia menjajah dunia? Rupa-rupanya WHO bukan badan dunia, badan mereka. UNESCO, badan mereka, bukan kita sangka itu badan dunia. Tidak, kata penulis buku ini. Apabila negara itu membangun, mereka atau pakar mereka daripada UNESCO beritahu bahawa negara ini perlukan air terawat yang bersih, perlukan infrastruktur tenaga yang bersih. Dan mereka buat kertas kerja, buat cadangan pada kerajaan ini. Kerajaan itu tidak ada wang untuk membuatnya, dan mereka dibantu oleh IMF, dan terjajahlah negara itu, kata penulis buku ini. Sama betul atau tidak, tuan-tuan boleh baca. Buku ini ditulis pada tahun 2005 lepas, dan masih lagi evergreen, masih lagi kontennya benar. Setiap negara Asia Tenggara telah terjajah, kata dia, bukan saya kata. Presiden dunia yang tidak bersama kami, umpamanya Presiden Panama, kami bunuh. Gaddafi kami bunuh. Siapa yang tidak bersama kami, mereka akan hancur. Saddam Hussein akan hancur. Presiden yang tidak ikut kami akan hancur. Tuan-tuan boleh baca sekali lagi. Kalau silap saya sebut.
Dan ini pemimpin New World Order sekarang. Usia dia tahun ini 100 tahun, tepat. Dia mengatakan, untuk menjadi pemimpin dunia, one world government, one world currency, kita hancurkan 3 musuh utama kita. Islam, China dan Rusia. Dan kita jadi raja. Perancangannya adalah untuk hancurkan Islam telah berjaya. 7 negara Islam telah dimusnahkan daripada Palestin, Syria, Jordan, Afghanistan, Iraq, Yaman, hancur. Perancangan mereka. Sekarang tugas kita hancurkan Rusia dan China. Ini perancangan Ketua New World Order. Banyak pemimpin dunia digerung oleh orang ini, termasuk pemimpin Asia Tenggara. Cari kalau ada kita hubungkan dengan dia. Tuan-tuan, matlamat mereka one world government, one world leader, one world currency. Yang terakhir sangat menakutkan, one world religion. Dalam konteks ini, tercetus peperangan di Ukraine dengan penuh tipu helah keluarga Rothschild. Yang dinyatakan di Malaysia, Rusia masuk menyerang Ukraine. Masa mana dia masuk Ukraine? Ukraine itu negara Rusia. Tuan-tuan, apabila Rusia telah di-boikot, maka negara yang menentang US dollar berkumpul. Dipimpin oleh timur buah 5 negara: Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. Kita guna mata wang baru. US dollar tidak ada sebarang komoditi. Setengah negara komoditi mereka ialah kelapa sawit untuk wang mereka. Selain pada emas dan perak, komoditi mereka adalah kelapa sawit. Tetapi US dollar tidak ada sebarang cakaran. Kita bentuk satu wang baru. Kita ajak semua negara Islam, negara yang bersepati pada kita bersama bentuk mata wang baru. Namanya BRICS. Tuan-tuan, dan kami cadangkan kita kembali pada Islam, dina Islam, menjadi asas kepada BRICS. Kita kena emas sebagai currency baru. Dan kita tugaskan kepada satu badan yang dipersetujui bersama, dan kita akan tentukan pada itu pada bulan Ogos, pada 15 Ogos ini. Mereka akan bertemu dan membentuk wang emas yang baru. BRICS holding all gold. Sebab wang yang ada sekarang, umat Islam pun tak tahu macam mana dia ada US dollar, bagaimana dia nak bayar zakat. Kalau zakat ada emas, kita bayar 2,5%. Kalau perak 2,5%. Tapi kalau tidak ada apa-apa, macam mana umat Islam nak bayar zakat dengan US dollar? Tidak ada, tak boleh. Emas ialah sandaran kepada reserve, tetapi tidak ada reserve. Macam mana nak bayar US dollar? Ini disebut oleh Putin, dia bukan Islam. Sekarang kita kembali kepada dina emas, dan 3 negara melancarkan mata wang pertama. Dan kita hilangkan semua US dollar dalam transaksi kita. Dan mereka mula bertemu, dan perjanjian pertama, gold coin akan dikeluarkan. Dan di sebalik itu, kalau ada dalam bentuk kertas pun, wang kertas yang disandarkan kepada emas, yang memang ada emas di belakangnya. Ini memberikan kebijakan yang berbeza, tentulah menyebabkan US menggelopor. Dalam konteks ini, kebanyakan negara Afrika sudah menunjukkan persetujuan untuk menyertai summit yang pertama dalam pembentukan mata wang emas yang baru. Kebanyakan separuh negara Afrika bersama. Seluruh negara Islam di Timur Tengah bersama BRICS, termasuk Saudi. Dan yang terbaru, Iran, Bangladesh, Argentina, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, Pakistan telah bersetuju untuk bersama dalam BRICS. Kami menggunakan transaction di antara negara kami dengan wang BRICS, bukan lagi US dollar. US dollar akan mati. Tuan-tuan yang ada US dollar, hati-hati. Di dollarization, nyah dolar sedang berkembang. Tapi Malaysia tak terima berita ini. Barangkali saya sebut ini supaya tuan-tuan berhati. Tuan-tuan yang sedang transaksi dengan forex US dollar, hati-hati. Tujuan saya kuliah hari ini adalah untuk memberikan peringatan. Kalau saya salah, tuan-tuan untuk
Kalau saya betul, maka akibatnya akan kita rasakan. Dunia telah mengetepikan US dollar. Malaysia masih US dollar. Kita tak sampai berita kita. Dan gold standard shaking Wall Street and global markets. China sudah kosong debt, hutang sudah kosong. Dia boleh lakukan apa saja. US dollar hutangnya telah berlalu. Dan China dapat lakukan apa saja, tidak terikat dengan apapun negara lagi. Cukup menakutkan US. Dan China membeli 2,341 tons emas sebagai reserve kepada BRICS. Dan 35 triliun dollars hilang. US dollar sedang mengalami kepincangan yang sangat dahsyat sekarang. Tapi berita tak sampai Malaysia. Orang Malaysia masih enak lagi forex dengan US dollar. Masih banyak lagi wang dalam bank. Tuan-tuan, China menjual debt dia dengan untuk menjatuhkan US dollar. Dan Amerika sudah pening sekarang. 118 negara bersama dengan China. Malaysia belum. Kita masih setia dengan angka sen. Pakar-pakar ekonomi dunia sekarang sedang membincang. Perkara ini akan bermula pada tengah Ogos bulan depan. Dan wang ini akan dikeluarkan. BRICS currency akan muncul pada Ogos bulan depan. US dollar akan berakhir. Dan diserahkan kepada New Development Bank yang terlibat ialah seluruh negara Islam. Dan bersamanya. Dan inilah yang dicadangkan. Mereka paksa Malaysia masuk dalam kumpulan ini. Malaysia belum bersedia. Negara yang dipropos supaya bersama dengan force baru ini menentang US dollar. Ini yang dicadangkan. Rupa-rupanya yang dicadangkan belum terima, tetapi yang tidak cadangkan menerima. Di Afrika, hampir separuh Afrika telah menerima idea BRICS. Malaysia belum lagi, walaupun dicap merah. Tuan-tuan, Amerika kata tak ada masalah, bawa lah BRICS pun. Tetapi dengar ahli ekonomi dia. Ekonomi dia kata ini Simon Han. Tahu siapa Simon Han? Pakar ekonomi dia. Ini kita tidak boleh lagi-lagi. US akan mati. US dollar dalam bahaya sekarang. Dan pertama kali setiausaha Amerika melutut kepada setiausaha Rusia. Blinken pergi jumpa China, pergi jumpa Rusia. Tolonglah jangan hapuskan US dollar kami. Rupanya US dollar ini ialah Yahudi. Kekuatan Yahudi US dollar. Berita ini tak sampai ke Malaysia. Kenapa? Ditapis. Dan separuh dunia buat permulaan akan down US dollar. Dan ini sedang dibincangkan oleh mereka dengan panjang lebar sekarang. Sekarang kita tengok James Rogers. Siapa James Rogers? Tuan-tuan yang terlibat dengan ekonomi Amerika tahu siapakah James Rogers. Dia mengatakan US is going to suffer. US is going to suffer. Kita menjajah dunia hampir 70 tahun. Kita mengganggu seluruh dunia. Sekarang nasib kita akan tiba. Nasib kita akan tiba. US going to suffer. Dia ikhlas beritahu kepada pemimpin Amerika, dengarlah apa yang saya kata ini. Kita akan suffer. Sebab US dollar akan berakhir. Orang lain akan naik. Dan orang itulah BRICS. Dan are you prepared? Apakah kamu sudah bersedia untuk menjadi negara yang bankrupt? Apakah Amerika sudah bersedia untuk bankrupt? Final collapse has begun. Dan sekarang perkembangan US dollar minus 90%. Kalau kita Indonesia masih lagi tegal dengan US dollar. Hati-hati sebab bulan Ogos depan menjadi titik tolak kepada perkembangan ini.
dan say goodbye to US dollar. Ini dibincangkan peringkat pemikiran, bukan peringkat realiti lagi. Masih dibincang. Apakah berlaku atau tidak? Ini wallahu alam. Tetapi are you prepared? Dan dalam akhbar Arab mengatakan Rusia taduka awal mismat fi na'syad dolar. Kalau dolar itu kita boleh katakan sebagai banyak kofin ataupun keranda, maka paku yang terakhir sedang dipaku oleh Rusia. Dan uang baru bersandarkan pada emas sebagaimana dina Islam. Dan ini menarik seluruh negara Islam. Kita belum beri sokongan. Dan it's over, game's over. Itu sebab aman dunia sekejap ni. Dunia aman sekejap sebab mereka sedang krisis. Dan the end of America. Bukan saya tulis. Mereka telah menulis the end of America. Tetapi mereka kata konspirasi. Dan ada yang mengatakan the end of white Christian America. Tuan boleh baca. Buku baca ini sangat laris. Ditulis berbagai-bagai. Bukan oleh kita. Mereka tulis. Mereka akan hancur sebab negara yang tidak menjadikan akhlak, etika sebagai asas kepada negara akan hancur. Tak kira siapa. Dan kita kembali pada 70 tahun lepas. Amerika menceroboh seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak ceroboh oleh Amerika disebabkan ada bangsa bersatu. Mereka kuasa veto. Mereka ada US dollar. US dollar menjadi wang dunia. Mereka menjadi angkuh. Vietnam tidak ada apa-apa salah, mereka datang serang. Afghanistan mereka serang, hancur ganak. Yaman mereka hancur ganak. 70 tahun mereka telah menghancurkan dunia. Bukan saja negara Islam, seluruh dunia, termasuk Cuba, Somalia. Sebut saja negara, mereka sudah ada tentera, ada base tentera mereka di sana. Dan US military bases, kita lihat, tuan-tuan lihat, di manakah? Dia tanda negara kita pada, saya tak tahu kat mana. Base Amerika ada di mana-mana seluruh dunia. Mereka menjajah dunia, sudah 70 tahun, mereka angkuh dengan US dollar mereka. Sekarang mereka bertemu buku dengan luas. Mereka dalam televisyen untuk kanak-kanak, mereka bawa superhero mereka dengan berbagai-bagai tema menunjukkan superiornya mereka. Tapi Jepun buat satu saja, Ultraman, kalah habis kan. Untuk mereka ambil iktibar, mereka buat seluruh Superman, ada lagi, banyak lagi. Satu pun tak laku, mari satu ya Jepun. Jepun nak perli US dollar, buat satu kartun, kalau habis yang ini dengan satu kartun. Ini Jepun nak suruh kita berfikir. Kita sangka mereka sangat kuat, tetapi rupa-rupanya ada Ultraman, semua kalah. Tuan-tuan, untuk kita berfikir juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'lamu annamal hayata la'ibun wa lahu. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa taksuru fil amwali wal aulad. Kama salawatin ajabal kufar nabatuhu thumma jahitu fatrahu mustarra thumma yakunu khutaba. Wa fil aqta'adun syadidun wa fatan min Allah wa tuhan wa mal hayatun illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia inilah la'ibun, main-main. Wa zinatun, perhiasan. Wa lahwun, sendiwara. Wa tafakhurun, berbangga. Bainakum wa taksuru fil amwal, dan berbanyak-banyak harta. Wal aulad, dan anak pinak. Kama salawasin ajabal kufar, sebagaimana hujannya turun menyuburkan tumbuh-tumbuhan, ajabal kufar, dan penanam pokok merasa kagum dengan pohonnya yang hijau. Kemudian pohon itu kering dan menjadi kuning. Kemudian daun itu hancur berkecai. Wa fil akhirati azabun syadid, tapi mereka yang sedemikian di akhirat nanti mendapat azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada satu lagi alternatif, satu azab yang pedih, satu lagi ampunan dan ridwan daripada Allah Subhanahu. Wa mal hayatun illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia inilah hanyalah sebagai kesenangan yang menipu. Kita lihat Palestin memberikan harapan yang besar. Jatuh US dollar maksudnya Palestin akan dibebaskan.
Jatuhnya US dollar maksudnya Yahudi akan berakhir. Dan berita yang kita terima, Biro Politik Hamas sedang menandatangan tanda kesyukuran. US dollar jatuh maksudnya besar kemungkinan Palestin akan dibebaskan. Sebab senjata mereka di belakangnya US dollar. Jatuh US dollar, Palestin akan dibebaskan, InsyaAllah. Dan janji Putin dan rukun ba'da Ukraina, selepas Ukraina kami akan bebaskan Palestin. Selepas Ukraina telah selesai, dan sekarang Ukraina telah selesai, Amerika kalah di Ukraina begitu memalukan. 300 jeneral mereka mati di Ukraina. Berita takkan keluar. 300 jeneral Amerika bersama dengan Ukraina NATO mati di bawah bunker. Mereka buat bunker yang sangat teguh. Tiba-tiba supersonik Rusia masuk, hancur 300 panglima perang US, NATO, UE ataupun Eropah, sampai Eropah. Mereka sedang menjerit sekarang. US dollar mereka akan diranapkan. Kata Putin, selepas Ukraine tiba masa Israel akan hancur tak ini. Barangkali janji politik. Jangan sangat percaya. Tuan-tuan, China mengatakan kami akan bebaskan Palestin. Sama ada betul atau tidak, wallahualam. Barangkali cakap politik. Dan buat pertama kali Presiden Abbas Mahmud telah melawat Beijing, diberi sambutan yang sangat luar biasa. Apa maksudnya? Dan dia mengatakan bahawa China akan pastikan Jerusalem Timur akan menjadi ibu negara Palestin. Itu yang dilaporkan Indonesia. Yang dilaporkan oleh CCTV juga, China melaporkan bahawa China akan berusaha dengan Rusia akan membebaskan Palestin. Wallahualam. Dan kita harap dia adalah satu realiti. Berita Indonesia mengatakan China dukung Palestin merdeka. Saya tak tahu Malaysia keluar berita atau tidak. Dan dalam konteks ini, China mengatakan kawasan yang diambil oleh Yahudi, kawasan Timur Jerusalem, East Jerusalem, akan diserahkan kepada Palestin, menjadi ibu negara Palestin. Apakah benar? Kita harap dia benar. Dan China mengatakan kami akan bawa ke Bangsa Bersatu untuk iktiraf Jerusalem yang dirampas oleh Yahudi sekarang. Umat Islam dibunuh di situ, kami akan pastikan menjadi ibu negara kapital kepada Palestin. Dan kita harap dia benar. Dalam konteks ini, zawal Israel bada'ah, kehancuran Israel telah bermula. Ini semua berita daripada Arab, bukan daripada Malaysia. Berita Malaysia, US makin hebat. Dan tuan-tuan, Allah memberikan, dalam Rasulullah memberikan jaminan mereka akan kalah di tangan Islam. Dalam satu hadis yang mulia, Rasulullah bersabda, la takmusah hatta yuqatil muslimun al-yahud fatluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahud min wara' hajar was-sajar fayaqul hajar aw sajar ya muslim ya Abdullah hadza yahudi khalfi fata'al faqluhu illa warqat fa innahu min syatil yahud atau kama qala rawahu Imam Muslim. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam akan berperang dengan Yahudi. Dan peperangan ini akan berakhir dengan kemenangan Islam. Ini janji Rasulullah. Islam akan menang. Israel akan kalah. Hatta yahtabi al-yahud min wara'il hajar was-sajar, sehingga orang Yahudi akan berlindung di balik batu dan pokok karena kalah. Dan hari itu al-hajar was-sajar yaqul hajar was-sajar ya muslim ya Abdullah hadza yahudi khalfi. Pokok akan bercakap, batu akan bercakap, wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi. Fata'al faqtulhu, datang bunuh dia. Illa warqat, kecuali pohon warqat. Fa innahu min syatil yahud, dan sesungguhnya pokok warqat dia akan menyembunyikan orang Yahudi, sebab pokok warqat adalah pohon Yahudi. Ini janji Rasulullah. Dan mengikut akhbar Arab, zawal Israel bada. Kehancuran Israel telah bermula. Dengan hancurnya, jatuhnya US dollar, Israel akan jatuh sebab kekuatannya lah pada US dollar. Dan BRICS akan ambil balik, dan BRICS kembali pada dinar, emas, wang emas.
Dan sepatutnya Islam memberikan sokongan sebab dia kembali kepada zakat kita emas 2,5%. Sekarang tuan-tuan yang ada US dollar bayar dengan berapa nilai? 2,5% tak dapat. Sebab bukan lagi emas. Kalau perak dengan emas sandaran kepada US dollar, kita boleh bayar dengan 2,5%. Tetapi wang US dollar tidak ada nilai emas dan dia adalah wang fiat, iaitu yang dicetak oleh pemerintah. Sama seperti Jepun. Jepun kalah, wang Jepun tak laku 1 sen. Mari kita fikir. Ya Muslim, ya Abdullah, haza yafi war'i ta'al faqtulhu. Dan sekarang tuan-tuan, inilah hadis yang memberi jaminan bahawa Islam akan menang. Dan mereka menulis buku. Ini ialah pakar strategi Amerika, Yahudi, namanya Mark Stein. Dia tulis Yahudi akan hancur, Amerika akan hancur. The future belongs to Islam. Bukan saya kata, kita yakin dengan hadis Rasulullah. Tetapi pakar strategi Amerika mengkaji berdasarkan kepada data yang mereka ada. Dia tulis Amerika Alone, buku ini buku lama, tuan-tuan dah baca barangkali. Dia mengatakan bahawa the end of the world, maksudnya the end of America. Dia sebut Amerika itu the world, the end of the world as we know it. Dan the future belongs to Islam. Islam tidak dapat disekat lagi di Eropah, di Amerika, di seluruh dunia. Dan Rusia sudah menjadi negara yang mempunyai 40% penduduk Islam. Daripada 300 juta, kata mufti kita, sudah mencapai 30% lebih dan akan mencapai 40% penduduk Islam di Rusia, menunjukkan bahawa force Islam terbesar ialah Rusia. Dan sebelum Rusia membentuk negara Islam, maka Amerika dengan sekutunya ingin menghancurkan Rusia melalui Ukraine, dan mereka kalah di Ukraine. Tuan-tuan semati, Allah berpesan pada kita, a'udzu minasyaitonir rajim, ya allazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tamutu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan wahai manusia sekalian, wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam sepenuhnya, dan jangan kamu ikuti langkah syaitan, sebab syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Itulah pesan Allah, firman Allah yang mulia. Marilah kita ambil iktibar dan kita lihat di mana kita berada ini, dan apa yang kita lakukan ini akan dipersoalkan nanti. Itulah, saya minta maaf kalau apa yang saya buat inilah menimbulkan sensitivity kepada tuan-tuan, maka saya minta maaf banyak, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.